Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi pada malam ni. Sebiasa sebulan sekali kita akan ambil fiqh muyassar, fiqh ringkas, dua skop Quran dan Sunnah, dan bahagian kita ambil adalah bahagian muamalat ataupun bahagian keuangan ataupun urusan harta. Yang mana kita kita bincangkan pada bulan yang lalu, kita ambil berkenaan dengan hiwalah. Jadi kalau kita alihkan hutang daripada diri kita kepada orang lain yang akan bayar bagi pihak kita, orang yang kita minta alih tu patut terimalah. Cuma kalau orang tu bankrupt, patah balik kat kita. So maksud dia boleh untuk dibayarkan oleh orang lain kalau hutang kita pun. Ini panggil hiwalah. Dan bahkan apa benda ni Nabi suruh terima kalau sekiranya kita disuruh untuk ambil tuntut hutang kita oleh orang tersebut, dan orang yang satu lagi tu memang setuju untuk bayar, maka kita pergi, tak usah tuntut pada orang yang pertama dah. Itu sudut asal bagi hiwalah. Yang mana sebenarnya penggunaan hiwalah ni kalau kita perhatikan digunakan dalam sistem perbankan sekarang bila contoh macam kita hantar duit ke luar negara. Mana orang tu ada wakil dekat sini, syarikat tu ada wakil dekat, katakanlah dekat Australia. So kita bagi duit dekat dia, tapi yang akan bayar pada orang kat sana adalah cawangan dia yang di sana. So itu penggunaan sebenarnya cara hiwalah tadi di aplikasi zaman kita sekarang. Ketika ambil duit ni, kalau siapa yang ada anak belajar luar negara ni, abang ni tajuk penting lah. Kadang-kadang kad Malaysia ni tak boleh pakai kat luar, Maybank ke CIMB ke, tak boleh cucuk. Kawan saya dulu dia ada kad apa entah, Hong Kong Shanghai Bank boleh, dia boleh cucuk dekat bank Arab. Yang lain tak lepas. So mak bapak kena hantar duit lah. So cara penghantaran tu maksud dia, kita bagi dekat orang sini duit tersebut, tapi keluarga kita akan ambil pada orang kat sana yang akan bayar pada dia. So maksud dia tanggungjawab bayaran tu dah dipindahkan kepada orang yang di sana. So bukan lagi kat sini dah, orang sana kena bayar. Jadi alhamdulillah kita bincang tu. So hari ni kita akan masuk pada bab yang ketujuh. Bab yang ketujuh, fil wakalati wa fi mas'alatan, tentang wakalah. Wakalah, dan padanya ada dua persoalan. Persoalan yang pertama, ta'rif wakalah, hukumnya dan dalil-dalil tentang dimasyru'kan atau disahkan akan ia, keabsahan wakalah ni, apa dalil dia. Ya, baik. Pertama, ta'rif dia. Apa itu wakalah? Wakalah ni adalah penyerahan seseorang atau penyandaran seseorang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu ganti bagi dirinya pada apa yang boleh ada penggantian. Mewakilkan seseorang, wakalan adalah menyerahkan seseorang kepada orang lain. Saya serah pada orang lain untuk dia laksanakan tugasan saya, tapi pada apa yang boleh masuk padanya wakalah. Bukan semua benda boleh kita minta orang buat untuk kita. Ada benda yang boleh, macam jual beli, boleh nikah kahwin, kita minta orang ambil akad nikah untuk pihak kita, boleh. Yang boleh berlaku kami dekat Yaman dulu, kawan-kawan kami Indonesia, orang Malaysia mungkin tak boleh buat kot. Budak ni dia tengok gambar isteri dia, keluarga dia hantar gambar sebagai zaman internet, mungkin zaman macam kita boleh cakap direct. So telefon je.
Setuju tak? Setuju. Wakil kan keluarga dekat Indonesia. Bapak dia ke abang dia ke pergi ambil akad nikah untuk pihak dia. Lepas tu dia tunggu kat airport, bini sampai. Dia tak balik. Kawan kita ni tak balik Indonesia pun. Tapi isteri sampai ikut kapal terbang. Sampai airport bawa balik. Nikah selesai dah. Ini kena faham bab nikah tadi. Memang kita boleh wakilkan orang untuk akad nikah bagi pihak kita. Macam bapak pengantin wakilkan juru nikah untuk menikahkan anak dia, sama. Demikian juga pengantin tu boleh diganti oleh orang lain. Dia boleh kata aku bagi wakil. Mana? Kalau kata berwakil walikan aku, yang ini berwakilkan kepada saya. Dia diwakilkan saya, jangan akad nikah salah pula lah. Abah datang akad nikah untuk anak dia, sikit dia mengaku sendiri. Aku terima nikahnya. Bukan aku terimanya, aku mewakili anakku menerima pernikahan ini. Dia tak boleh cakap. Tapi benda ni banyaklah jual beli. Perkara-perkara yang boleh ada wakil. Buat kerja, apa benda yang boleh kan? Buat wakil. Bahkan wakil tadi dia cuma menjadi orang ganti kita untuk urusan akad-akad tersebut. Boleh. Kerja boleh. Itu semua sekali dia panggil ada wakalah, wakil. Bukannya semua, tapi bukan semua benda. Nanti kita akan bincangkan. Okey. So, jadi kata wakalah ni adalah penyerahan seseorang individu kepada orang lain untuk melaksanakan atau melakukan ganti bagi pihak dirinya pada apa yang boleh ada penggantian, ada naib, ada orang wakil ganti. Boleh. Kalau tak ada tak boleh. Baik. Kedua, hukumnya dan dalil-dalil disyariatkan akannya. Apa hukum dia dan apa dalil dia? Ia adalah disyariatkan. Macam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 19. Yang ada dalil berkenaan dengan keharusan untuk perwakilan. Bila mana Allah Ta'ala jadikan Ashabul Kahfi bangun daripada tidur. Dia bangun dari tidur, kan dia orang lapar. 300 tahun tidur. Tapi ingat muka diorang tak berubah. So perbualan mereka kan bila dia kata kam labistum wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Demikian kami bangkitkan mereka untuk mereka saling bertanya satu sama lain. Qala qailun minhum, berkata seorang yang berkata di kalangan mereka, kam labistum, korang tidur berapa lama? Dan kawan-kawan lain pun katalah, qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Kita tidur ni sehari atau separuh hari. Itu dalil bahawa tak ada bulu hidung panjang, tak ada misai janggut panjang, tak ada kuku panjang, tak ada. Baju pun tak reput. Kalau reput takkan dia kata sehari atau separuh hari. Tengok bangun kan, bangun tertanggal baju semua. Kan 300 tahun. Ini kena faham. Ini benda tak boleh ditiru. Ada orang kadang-kadang nak tiru benda ni. Tuh sekarang ni ahli sains di barat, diorang sibuk nak hantar orang ke Marikh. Nak hantar ke Marikh atau planet jauh lagi. Sebab dia takut bumi ni rosak nanti manusia pun pupus. Dia tak tahu sebenarnya binasa seluruh alam. Dia guna nak hantar sini. Tapi cerita dia nak hantar ke luar negara, di luar angkasa lepas tu, ada problem. Sebab bila kita duduk atas tu, kita tak ada graviti. Tak ada graviti yang tarik kita. Tulang kita akan larut. Kita ni selama kita duduk macam ni, buat kerja, otot kita akan ada, tulang kita akan elok. Bila kita berhenti buat kerja je, kan otot kita pun kecut, tulang kita pun hilang sebenarnya. Itu sebenarnya kalau kan macam penasihat kan kepada siapa ni, dah kerja berat teruk tak elok, tapi jangan tak bekerja langsung, jangan tak bangun berjalan, jangan ikutkan kemalasan tadi. Balas sekali dia habis, tak ada jalan langsung. Jadi duduk kat atas tu tak ada graviti. Bila tak ada graviti, kita punya tulang ni larut, sendi-sendi ni larut. Cukup berapa bulan jadi sotong tu. Ini kisah benar. Dia tak boleh kekal. Pasal kita kekal ni pasal ada beban. Kita bangun ada beban kan, kita nak bangun tidur kan berat kan. Beban tu kita lawan, itu yang menyebabkan otot kita wujud. Berhenti guna, habis. So diorang berkata nak hantar manusia pergi Marikh. Hantar Marikh 5 tahun. 5 tahun tak ada graviti. Awak nak hidup je dah.
Tuan sampai kat marih tu, nak tidur kan. Dia buatlah idea nak tidur kan. Macam Ashabul Kahfi. Tidur-tidur, bangun-bangun masih lagi elok. Ini dia nak ni. Problem dia, itu adalah karamat. Apa yang tak jadikan untuk Ashabul Kahfi itu adalah karamah. Bantuan untuk mereka, supaya mereka dapat lari selamatkan diri daripada raja tersebut. Raja yang paksa mereka kufur. Yang taklah pelihara mereka. Baju mereka pun tak reput. Tak reput baju. So bangun-bangun, berapa lama tidur? Sehari atau separuh hari. Lepas tu seorang tu kata, Rabbukum a'lamu ma labistum. Tuhan kalian lebih tahu berapa lama kalian tidur. Lepas tu ayat tu datang. Fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi. Utuskanlah salah seorang kamu dengan duit perak kamu ni. Kan? Ilal madinati, ke bandar. Falyatikum birizqin minhu. Kan? Dia kata ayuha azka ta'aman. Mana tengok mana makanan yang lebih elok. Falyatikum birizqin minhu, dan didatangkan kamu dengan satu sikit rezeki daripada makanan yang dijumpa. Walyatalattaf, dan orang yang pergi beli ni adalah berlembut. Walyashran nabikum ahada. Walyashran nabi ahada. Jangan siapa-siapa sedar dia. So dekat situ jelas bahawa mereka ni ramai, wakilkan seorang pergi beli makanan. So wakil lah. Itu antara dalil berkenaan mewakilkan seseorang untuk buat kerja bagi pihak kita. Boleh satu. Dan Allah firmankan dalam surah At-Taubah ayat ke-60. Wa qala jalla sya'nuhu, tentang masalah duit zakat. Dan bila kita nak tahu duit zakat ni untuk milik siapa, dia kan dalam surah At-Taubah tu sebutkan asnaf-asnaf zakat. Dalam asnaf zakat yang Allah sebutkan tu, Allah kata innamas sadaqat, hanyalah sedekah itu zakat itu, lil fuqara, untuk orang fakir yang tak ada langsung ada berpilihan, wal masakin, yang orang ada tapi tak cukup. Kemudian wal amilina 'alaiha, orang yang ditugaskan untuk zakat tersebut. So amil ni dia adalah orang yang Nabi lantik untuk pergi kutip bagi pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita kat Malaysia ni, raja lantik amil, sultan lantik amil, amil tu lantikkan sultan. Macam juru nikah tadi, juru nikah tu lantikkan raja, lantikkan ketua negeri, ketua negara. Macam Nabi zaman dahulu tak ada, diorang gantikan lah. So ini dia panggil amil. So amil tu adalah satu bentuk wakalah, mewakilkan seorang untuk benda tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengharuskan untuk amal atau kita ambil pekerja untuk mengutipkan zakat. Dan itu adalah dengan hukum wakil atau naib ke atas orang-orang yang layak. Untuk dapatkan duit tu, dah bagi pada orang yang layak, kena ada seorang tukang kutip. Dan tukang kutip tadi adalah wakil kepada kerajaan. So wakil tu berlaku baik. Itu daripada Quran. Daripada hadis Nabi SAW, daripada Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Aradtul khuruja ila Khaybar, aku telah ingin keluar ke Khaybar. Okay, Khaybar asalnya pengampungan Yahudi, yang mana Nabi SAW serang kampung tersebut lepas daripada peperangan Ahzab, yang diorang ni khianat, maka diambil alih semua kampung mereka, di take over oleh umat Islam. Sebelum umat Islam take over, kuasai, Nabi ada dapat sekeping tanah dekat situ. Tanah tu ikutkan, kalau betul sampai sekarang masih lagi milik Nabi SAW. Macam milik Umar. Kalau Umar dapat tanah Khaybar, dia kata ya Rasulullah, kan, aku tak ada harta paling bernilai aku dapat kecuali tanah Khaybar. Dia tanah tu subur. Kebun, dia kata kebun kurma juga kat sana. Tu yang kata kurma Nabi tu kan, itulah tempatnya. Di atas kebun yang dirampas daripada orang Yahudi. Mereka mengkhianati umat Islam di Madinah, maka Rasulullah SAW merampas dan agihkan kepada para sahabat. Umar dapat sekeping. Dan Umar bila ditanya Nabi SAW apa nak buat dengan tanah tersebut, maka Nabi kata, engkau tahan tanah tu punya asal, engkau lepaskan dia punya hasil. Pegang asal, maksud dia tanah tu sampai sekarang milik Umar. Dia harta wakaf, tak boleh jual. Tak boleh dijual, tak boleh dihadiah, tak boleh disedekah.
tetap milik orang tersebut, tapi manfaat dia dibuka pada semua. Macam telaga rumah lah, telaga yang dibeli oleh Uthman bin Affan. Dia beli dan telaga tu diwakaf. Sampai sekarang telaga tu ada. Sampai sekarang telaga tu masih ada lagi. Bahkan sebahagian besar yang diorang kata projek-projek dekat Madinah sebagainya, masih lagi ada wakaf Uthman bin Affan. Wakaf Uthman bin Affan 1400 tahun masih lagi ada. Nak ceritakan masih lagi berjalan. Hasil tu ada orang jaga dan teruskan. Tak boleh siapa, tak boleh jual, tak boleh beli, tak boleh. Kerajaan pun tak boleh take over sebenarnya. Sebab tu kalau dalam wakaf, sistem wakaf biasa, kalau kerajaan nak tukar, dia kena tukar. Macam katalah pakcik kita wakafkan tanah untuk satu benda, satu surau masjid. Lepas tu masjid ni nak kena ubah, nak alih. So kena beli tanah yang sama dengan apa yang pakcik tu bagi, letak nama dia balik, pindah. Tak boleh dibatalkan. Wakaf mungkin kita akan bincang kemudian nanti. Tapi wakaf itu suruh. Jadi yang depan sekarang wakil yang menjaga tanah-tanah tersebut masih lagi ada. Jadi dalam kisah ni Jabir radhiyallahu anhu kata, aku nak pergi ke Khaybar. Faqala Nabi, maka Nabi pun kata, idza ataita wakili, bila kau datang ke Khaybar nanti, kau datang pada kau wakil aku, fakhudh minhu khamsata asyara wisqa, maka ambil daripada dia 15 wisk. Okey, satu wisk ni timbangan zaman Nabi, dinamakan seberat mana seekor unta boleh pikul. Satu wisk. Dan satu wisk ini sebenarnya bersamaan dengan 60 sok. Okey, kena sebut lagi. Satu sok tu, tuan-tuan ingat tak tuan-tuan bayar zakat fitr, zakat berhenti puasa. Semua orang bayar satu sok setiap orang. Dan satu sok ni bersama dengan 4 mud. Dia cara kiraan dia 4 kali cedok. 4 kali ni kalau kita cedok beras ke tamar ke, satu cedokan ni dipanggil satu mud. Kalau 4 kali ni satu sok. Dia benda timbangan dia, orang kata dia ikut kadar tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ada orang kata jumlahnya 544 gram. Ada kata tak 600 gram. Kita cedok ni dapat 600 gram. Lebih kurang. Tangan orang yang dewasa, sederhana, tak besar sangat, 600 gram. 4 kali ni 4 kali 6 apa? 24. Tuan-tuan ingat kan tuan-tuan bayar zakat fitrah banyak mana? 2,5 kilo. Diorang bundarkan. Lebih tak apa, kurang jangan. Jadi sebab tu kita bayar tu satu sok tu. Okey. Satu wisk yang Nabi sebut 15 Nabi kata dengan wakil tu, sebab Nabi ada kebun tamar dekat situ. Orang tu wakil Yahudi tu Nabi bagi dia tinggal, ambil makan apa yang cukup, tapi hasil yang ada Nabi punya. Dan Nabi SAW kebiasaan dengan tanah kebun Khaybar ni, Nabi akan ambil bekalan makanan keluarga dia setahun, lepas tu lebih-lebih disedekahkan. Bila Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar buat benda yang sama. Dia ambil kebun Nabi tu setahun untuk makanan keluarga Nabi, baki lepas bagi-bagikan. Zaman Abu Bakar. Zaman Umar, Abbas bin Abdul Muttalib, dan Sahih Bukhari, Abbas bin Abdul Muttalib dan Ali bin Abi Talib telah menyuara kepada Umar untuk faraidkan tanah tersebut. Umar marah, Umar panggil. Umar kata, Nabi buat macam ni dekat tanah berkenaan. Abu Bakar datang, dia buat benda sama macam Nabi buat. Aku bagi korang untuk korang dua buat macam mana Nabi buat, macam Abu Bakar buat. Korang tak nak, aku ambil balik. Ambil setahun tak apa, kau pergi nak ambil, nak faraidkan, tak boleh, tak bagi. Umar tak bagi tanah tersebut untuk difaraidkan. Sebab Nabi SAW memang kita pernah sebut kepada para sahabat. Maka Abu Bakar antara yang meriwayatkan hadis tersebut, nahnu ma'syarul anbiya la nuris, kami golongan para nabi tidak mewariskan harta. Ma tarakna fa sadaqa, apa kami tinggalkan semuanya sedekah. Lepas tu kadang-kadang kita jumpa golongan Syiah, dia tajuk ni dimainkan. Bila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tak nak faraidkan harta Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia pegang Nabi sabda tadi. Nabi kata kami golongan para nabi tak wariskan harta, apa kami tinggalkan dia jadi sedekah.
So Abu Bakar tak bagi. Dan dia tak bagi faraid tu, yang tak dapat bukan Fatimah binti Muhammad sahaja. Hatta anak perempuan Abu Bakar, itu Aisyah pun tak dapat. Anak perempuan dia pun tak dapat. So dia tak bagi siapa pun. Dia buat macam Nabi buat dekat tanah tadi. So jadi Nabi pesan pada Jabir, kalau kau pergi dekat Khaybar, nanti akan datang wakil aku. Maka ambil daripada dia 15 whisk. Okey. Satu whisk bersamaan 60 sok. 4 kali ni. 4 kali mud. 1 kali 60. 60 kali 15. Tuan-tuan tahu kan zakat punya kadar banyak mana? Mesti lupa dah. Okey. Kalau zakat 5 ausuk 300 lah. 300 sok. 300 kalilah 2,5 kita upkan sampai 2,5 kan. Kali 2.4 kali 300. Itu jumlah banyak mana yang kalau hasil padi ke apa kita ada wajib kena keluar zakat. Kurang dari itu tak kena. Pasal 5 ausuk. Tidak ada Nabi kata kurang 5 whisk sebarang sedekah, tak ada zakat. Yang ini Nabi suruh wakil dia pergi ambil orang tu 15. Ini bukan masalah zakat. Ini menghasil kebun tamar tadi Nabi pakai untuk ambil keluarga dia makan setahun, baki sedekah. Riwayat hadis ni kat situ pendek sikit. Dalam kalau baca penuh, sekiranya dia tanya mana tanda. Kalau wakil aku kata, apa tanda kau ni wakil Nabi? Kau letak tangan kau dekat tengkuk dia. Itu tanda Nabi bagi. Pasal kalau tulisan Nabi tak menulis. Kalau kita bagi tulisan, mungkin orang tak tahu. Isyarat Nabi suruh pegang tengkuk dia. Dia tahulah engkau wakil aku. Dia tahu engkau wakil aku kalau kau letak tangan kau dekat tengkuk dia. Maksud kat situ Nabi suruh Jabir pergi sana beli. Bukan beli, ambil apa yang milik Nabi SAW. Wakil lah. Ini wakil lah. Boleh jadi wakil. So, bila kau tanda, letak tangan kat tengkuk dia. Nabi kata. Itu satu hadis. Dan daripada Wa'an Urwah bin Ja'ad. Daripada Urwah bin Ja'ad dia kata telah menawarkan kepada dia kata uridhalin Nabi jalabun. Telah dibawakan kepada Nabi sallam binatang-binatang yang banyak daripada luar dia untuk jualan. Fa'atani dinar. Maka sahabat ni nama Urwah bin Ja'ad. Dia kata apa? Dia kata Nabi beri aku 1 dinar. Faqala, maka Nabi kata, ya Urwah, wahai Urwah, i'til jalaba fashtari lana syah. Pergilah dekat orang yang bawa kambing, bawa binatang ternakan banyak-banyak tu nak jual, belilah untuk kami seekor kambing. Ini sebenarnya satu petunjuk berkenaan dengan tajuk emas. 1 dinar emas bersamaan dengan 4.25 gram emas. 4.25 gram 1 dinar. Kalau kita buat sekarang ni, kita beli dinar kat kedai kan, dinar-dinar tu 1 dinar 4.25. Kalau kita lihat balik 1 dinar ni, kalau kita kali dengan harga sekarang, berapa harga emas? 200. Ada kot orang kampung kadang ada main emas tapi tak cerita kat orang. Okey, 4.25 kali katakanlah 200. Saya katakan 200 ya. Okey, dapat 850 ringgit Malaysia. Soalan, 850 ringgit boleh beli kambing tak? Boleh. 850 ringgit dapat kambing seekor. Ini macam ni kita nak kata apa? Bagaimana harga sebenar emas. Sebenarnya kita punya duit ni kan, naik turun, emas tetap. Mana 1 dinar zaman Nabi boleh beli seekor kambing, 1 dinar pada zaman sekarang pun boleh beli seekor kambing. Kita jadi bertukar duit kita jatuh-jatuh ni kan, tak macam tak nilai sebab kita ikat duit kita dengan dolar. Kita kira dolar. Tiap hari macam orang dekat berita yang kita datang kelas ni, dia akan sebut ringgit berbanding dolar.
Mesti sebut. Sedangkan kalau ikutkan sebenar, kenapa nak ikut dia dolar? Tapi ini problem kita bila kita berhutang. Tahu? Bila negara kita berhutang ikut Bank Dunia, dan Bank Dunia pula semua benda jualan pakai dolar. Minyak mentah, minyak petroleum jual pakai apa? Pakai dolar, tak pakai duit lain. Sedangkan minyak tadi keluar daripada Iraq, daripada Malaysia. Suka hati kita nak jual pakai duit kita. Tapi peraturan pasal kita berhutang, itu masalah dia. Hutang kita Bank Dunia, hutang sekian, menyebabkan kita mesti jual barang, beli barang pakai dolar. Ni banyak orang tak tahu sebab. Kalau tak, sebenarnya kita tak perlu ikut dolar pun. Tapi kita kena sebab apa? Hutang kita. Hutang yang kita ada, buat ini, buat itu sebagainya kan. Buat macam-macam lah benda. Yang duit hilang ke, Wallahualam. Tapi pentingnya, itu sebab kenapa kita punya duit ni banding emas asyik jatuh. Sebab kita ikat dengan dolar. Tapi emas tu sendiri sebenarnya macam zaman Nabi, macam tu zaman sekarang. Tidak pernah jatuh nilai. Ni banyak orang tak tahu. Emas tak jatuh. Yang jatuh duit kita. Sebab ikat dengan dolar. Kalau emas jatuh dengan banding dolar, kita rasa duit kita mahal. Banding emas, sebenarnya kita ikat dengan dolar. Sebab beli emas pun pakai dolar. Beli minyak pakai dolar. Kita jual sawit kita pakai dolar. Kita jual sawit kita pakai dolar. Orang tak tahu cerita ni. Sebab tu kita sekarang macam terikat. Yang Iraq pun dulu diserang, bukan sebab kerana masalah ada senjata berbahaya. Tahu kenapa? Sebab Saddam Hussein buat keputusan tak nak jual dah minyak pakai dolar. Rusia sekarang buat, dia tak nak jual pakai dolar, dia pakai rubel. Itu yang Amerika punya ekonomi makin jatuh. Sebab kalau semua negara berhenti pakai dolar, dolar tak ada nilai dah. Tahu tak? So faham tu. Jadi emas punya harga zaman Nabi, zaman kita masih sama. Sebab Nabi kata pada Urwah Al-Ja'd bin Ibn Ja'd, Nabi kata dengan dia, ambil 1 dinar ni, pergi dekat tempat orang bawa binatang-binatang ternakan tu, belikan kami seekor kambing. Tapi sahabat ni, dia seorang yang sangat bijak membeli belah. Wallahu a'lam. Dia beli tu, dia patut beli seekor kambing, dia beli 2 ekor dengan 1 dinar. Lepas tu dia bawa heret 2 ekor kambing ni, tengah jalan ada orang nak beli seekor kambing dia, dia pun jual, dapat 1 dinar balik. Dia jumpa Nabi, dia bagi 1 dinar Nabi, lepas tu kambing seekor. Nabi pun doa keberkatan pada sahabat ni, Urwah bin Ja'd. Yang dia ni, para ulama kata Urwah bin Ja'd nama penuh dia, okay. Nama dia Urwah bin Ja'd Al-Bariqi. Urwah bin Ja'd Al-Bariqi atau Urwah Al-Bariqi, terkenal macam tu. Dia ni bila dah dia bawa balik dengan Nabi SAW 1 dinar seekor kambing, Nabi doa untuk dia keberkatan. Para sahabat kata dia ni lepas daripada tu jual tanah pun kaya. Dia beli tanah, dia jual pun laku. Nak ceritakan orang yang Nabi doakan keberkatan. Tapi betul, dia bijak berniaga. Dia beli seekor kambing, dia beli, Nabi bagi 1 dinar. Dia beli 2 ekor. Nabi kata minta seekor, dapat 2 ekor. Dia dapat 2 ekor tadi, dia jual seekor, dapat 1 dinar balik. Bukan setengah dinar tu, 1 dinar balik. So dia jumpa Nabi, dia pulangkan 1 dinar Nabi dengan seekor kambing. Tapi perbuatan dia buat tadi, menyaga tadi, beli kambing, jual kambing, dia mewakili Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal tu bukan duit dia. Duit siapa? Duit Nabi. Dan dia boleh buat duit tau sebenarnya. Hantar je kambing Nabi, ambil duit 1 dinar kat poket dia. Tapi tak. Sebenarnya tu duit tapi pasal wakil bukan pemilik. Seorang wakil bukan pemilik. Macam saya dapat air ni untuk jual, saya jual air ni, pihak surau, pihak masjid suruh saya jualkan. Hasil jualan tu milik pihak masjid, bukan milik saya. Saya tak boleh memandai-mandai
ambil nilai, katakanlah masjid suruh jual harga RM1, saya dapat jual harga RM2. Saya bagi masjid RM1, saya ambil RM1. Tak boleh. Ni wakil tak boleh bertindak sendiri. Dia boleh buat tindakan, tapi barang ni, hasil dia masih milik orang yang mewakilkan. Sebab tu sahabat Nabi tadi, Urwah Ad-Bariqi tadi, dia tidak ambil harta tadi untuk diri dia. Dia jumpa Nabi, dia pulangkan kepada Nabi 1 dinar dan seekor kambing. Sebab dia hanya wakil, dia bukan tuan. Dia tak boleh ambil barang tu jadi milik dia. Kalau andai kata ada perjanjian di antara kita dengan wakil tu untuk jadikan upah dia pada kerja yang dia buat, dan tajuk lain. Jika tidak, wakil hanya wakil. Ia tidak, wakil hanya wakil, tidak ada untung. Wakil hanya wakil, tidak ada untung. Faham Ini konsep yang kena faham betul. Kadang-kadang macam orang kata tolong jualkan rumah kan. Kalau kita janji komisen banyak mana je, tapi kalau dia buat sendiri suka hati tak boleh. Tak suka hati. Pasal kita ni wakil. Bukan, harta ni bukan kita punya. So kita hanya boleh tolong jualkan, ambil duit, pulangkan. Bukannya kita tapi dia minta sikit je, aku dapat lebih. Tak boleh. Tak dibenarkan. Okey, baik. Dia kata wa ajma' dan telah bersepakat umat Islam ke atas keharusan wakalah secara keseluruhan. Kerana keperluan sangat mendesak kepadanya. Memang kita sangat perlu pada untuk ada wakil buat kerja dengan pihak kita. Jika tidak, semua orang nak kena buat sendiri, tak bergerak kita. Macam lah kalau katakanlah benda ni macam agung atau raja atau sultan, dia kena buat kerja sendiri semua. Tak ada wakil ini, tak ada wakil. Dia buat, itulah kerja menteri, kerja sekian. Dia hanya wakil. Kan tuan-tuan dengar kan, yang wakil tadi wakil rakyat. Dia bukannya apa dia buat tadi untuk diri dia, dia buat tadi untuk rakyat. Maka kalau gaji dia bagi banyak pun supaya jangan sampai dia makan daripada duit lain. Dah dapat dah gaji, dia makan saja gaji tersebut. Tak cukup, tajuk lain lah. Tapi tajuk asal dia wakil rakyat, bukannya tuan rakyat. Wow. Jadi yang agung atau raja, dia pentadbir sebenar, dia pemilik sebenar. Jadi dia lantik orang ni untuk jadi wakil dia. Uruskan ini, uruskan itu. Semua wakil tu. Lepas tu dalam tajuk ni, kerana surat kita dapat urusan si Paduka Baginda. Kan? Sebab kadang-kadang pengarah pendidikan ke orang tadi, dia menjadi wakil kepada raja, wakil kepada sultan, wakil kepada agung. Sebab tu surat tu tadi kena dapat cok moh sana. Zaman dulu orang pakai. Bawa kereta laju-laju, letak surat tu kat depan. Boleh nak saman je, tak jadi. Zaman sekarang semua orang ada surat tu. Zaman semua orang ada surat tu. Tadi saya ada special lah. Zaman dulu orang tertentu je ada surat tu. Pakcik-pakcik ke kampung tak jumpa surat tu. Jadi pegawai kerajaan baru ada. Kalau tidak, tak ada. So jadi kena faham benda ni adalah wakil. So dalam kehidupan kita, penggunaan wakil ni adalah sebenarnya sangat penting, sangat perlu. Maka Islam memang membenarkan. Okey. Kerana sesungguhnya tidak mungkin untuk seorang tu membuat semua benda yang dia boleh buat dengan diri sendiri. Tak ada orang boleh buat semua benda dengan diri sendiri sebenarnya. Sebab tu dia perlukan pada wakil yang menggantikan diri dia untuk kerja-kerja tertentu. Untuk sini, untuk sini, untuk sini. Maka itu yang menyebabkan kita perlukan wakil. Okay. Dan memerlukan dan telah mendesak keperluan kepada disyariatkan ia. Hatta Nabi SAW pun gunakan wakil untuk buat kerja, buat urusan. Macam itu Nabi lantik seorang untuk jadi ketua. Dia ketua itu adalah wakil Nabi. Lepas tu Nabi kata, barang siapa taat pada amir, taat pada aku. Ini bukan amir usrah. Amir ni amir yang ketua tentera, yang Nabi hantar pasukan. So Nabi kata, siapa taat dia, taat aku. Siapa derhaka pada dia, derhaka pada aku. Wakil. Ini wakil dia. Tapi pada sudut asal, untuk manusia, benda ni adalah semua kerana kelemahan kita untuk melaksanakan semua secara sendiri. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, bila diwakilkan malaikat cabut nyawa, malaikat tiup roh, malaikat agih rezeki, malaikat untuk doakan ni, untuk hadir majlis ilmu, untuk sekian,
Itu bukan kerana Allah Ta'ala lemah, tapi untuk menunjukkan besarnya kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan terbalik. Kalau kita buat sebab kita tak mampu buat semua, lepas tu kita ada wakil. Adapun Allah SWT, dia wakilkan para malaikat untuk buat kerja bagi perkara-perkara berkaitan manusia tadi, cabut nyawa lah, catat amal lah, bukan kerana kelemahan Allah Ta'ala, tapi kerana tunjukkan besarnya kekuasaan dia. Dia macam orang kaya. Kita dengar orang ni kaya, dia ada satu orang gaji, kaya lah. Tapi kalau orang gaji kedua, orang kaya kedua ni, dia ada orang gaji, potong sayur lain, masak sup lain, masak nasi lain, basuh beras lain, pergi pasar lain, kemas rumah, ke rumah tu pecah pula, kemas meja lain, atur kerusi lain. Kita dengar macam tu, kita kata apa? Kaya. Itu Allah cerita pada kita tentang kerja para malaikat. Nak katakan dia maha kaya, maha besar, maha agung. Terbalik dengan manusia. Manusia ni boleh kena wakil-wakil ni, dia tak larat. Manusia bila tak mampu, dia dapatkan wakil sebab tak larat. Tapi Allah Ta'ala, wakil tadi adalah untuk menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fahamkan betul-betul kat situ, jangan sampai tersilap. Okay? Persoalan kedua, syarat-syaratnya dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Apa syarat-syarat untuk wakalah? So kita dah faham, memang kita boleh wakilkan orang. Cuma tadi kita disebut, pada perkara boleh ada perwakilan, penggantian. So, ada benda tak boleh ganti, ada benda kita boleh gantikan orang untuk bagi pihak kita. Dia bila sebut bab nikah je kan, orang Malaysia banyak terkejut. Saya tak amal. Kita amal bab wali, kita amal bab apa, pengantin. Bab wali kita amal, wakilkan kepada juru nikah tu untuk nikah kan. Tapi bab pengantin mana pernah kita buat. Saya buat dengan kawan saya Indonesia tu, dia pergi ambil bini dia kat airport, tak boleh jumpa. Dia tak balik, bini tu datang je naik flight, tunggu kat airport, jumpa lah, bawa balik. Nikah mana? No. Abah dia nikah kan, bapak dia terima nikah bagi pihak dia, keluarga dia, bapak dia. Itu saya kata jangan sasul. Bapak tu terima nikah bagi pihak anak dia, dapatlah. Itu benda-benda yang sekarang ni, sebenarnya benda ni memudahkan kerja sebenarnya. Dia tak payah balik, kau tak kena beli tiket, dia balik, tiket datang, satu lagi tiket bini, tiket yang kedua. Ni duit yang nak beli tiket tadi boleh sediakan rumah untuk bini tu datang. Kiriman pos. Serius, macam kiriman pos. Kalau orang Malaysia kita dengar kan, menantu pakcik-pakcik kat Malaysia dengar je, tak ada siapa nak bagi anak kahwin macam tu. Mana menantu? Dekat sana. Lepas tu tak balik ke? Tak. Macam nikah, bapak dia ambil wakil. Je, kau kepala satu kampung pun kepala. Ini kena ingat. Tapi dalam Islam benda tu boleh, tak salah pun. Kita je tak praktik, tak buat. Jika tidak, semua beli, jual, sewa, gadai yang ada akad, boleh orang lain gantikan kita. Okay, baik. Okay, dia kata kat sini apa syarat dan hukum-hukum berkaitan dengannya. Pertama, disyaratkan pada setiap daripada wakil dan yang mewakilkan, mana ni wakil saya, ini saya wakilkan dia, hendaklah dia orang yang berkebolehan untuk bertindak. Maksud berkebolehan bertindak ni adalah baligh, berakal, cerdik. Baligh, berakal, cerdik. Sebab kalau tak baligh, budak. Macam mana nak jadi wakil? Ni masalah tau, budak-budak kecil kan. Cuma ada dalam masyarakat kita adalah part-part yang kita budak tu mumayyiz. Kita dah start hantar pergi kedai beli barang. Duit mak. Pergi kedai, mamak beli telur, roti, susu. Budak tu pegang kertas, tunjuk kat mamak, mamak tengok, mamak pun isi-isi bagi. Kalau ikut dalam mazhab Syafi'i tak sah. Sebab tapi pemudahan dia lah. Budak tu macam wakil dia tulis, dia tak cakap sendiri. Mak pun ambil surat daripada mak. Bukan surat cinta, surat untuk barang. Duit dalam poket. Lepas tu duit hilang budak. Dia jalan-jalan duit hilang.
kena bagi mamak tadi. Mamak kata mana ada. Awak tak bagi saya duit. Awak nangis pula. Itu beza bila kita hantar orang tua dengan hantar budak. Budak ni kata dia mamak tadi dah ambil duit. Mana ada? Mamak tadi tak ambil lah. Dia menangis. Jenuh. Mamak telefon rumah. Ni adik you punya anak nangis. Duit hilang. Kata. Contohnya macam tu. So jadi kena balik. Kedua, berakal. Berakal lah, kau gila kita punya wakil macam mana? Lain dia cakap, lain dia sebut. Dan yang ketiga, cerdik. Macam sahabat Nabi tadi, Urwah Al-Bariqi tadi, dia cerdik. Dia wakil Nabi, tapi dia cerdik dalam tindakan. Dia tak lugu bendul. Kalau bendul, Nabi dapat seekor kambing je lah. Tapi dia dengan duit Nabi bagi tadi, pasal dia wakil Nabi untuk beli belah, so dia beli 2 ekor kambing dengan 1 dinar. Dia jual seekor, dia dapatkan seekor untuk Nabi, dapat 1 dinar balik. Jumpa Nabi, Nabi dapat duit, dapat kambing semula. Nampak? Dia cerdik. So syarat pertama ni, tukang mewakilkan, wakil tu dua-dua kena 3 sifat tadi. Kalau tak ada kena tipu je. Seorang kena tipu, seorang kena tipu, tak boleh. Okey. Kedua, sah perwakilan ini pada setiap perkara yang masuk padanya pengganti. Maksudnya boleh kita ada naib menggantikan kita. Seperti penjualan, pembelian dan semua akad-akad. Hatta pada apa? Pembatalan akad. Seperti talak. Kalau kita wakilkan orang, pergi sampaikan kat bini aku, cakap macam ni, jatuh. Tuan-tuan yang dengar orang pakai SMS ni, kan? Ataupun dekat suara. Dan tahu tak saya wakil dia? Selcom lah. Selcom dah wakil dia, menyampaikan mesej dia kepada bini dia. Pakai mesej tulis ke, mesej suara, jatuh. Buat sendiri ke? Tak. Sampai ke melalui orang. Atau surat, zaman tu surat. Tulis surat, bagi surat. Kawan dia pergi, sampai rumah, perempuan tu buka je surat, jatuh talak. Baca, jatuh talak. Kalau tak sampai, dalam perjalanan kena bunuh, tak jadi. Kalau sampai je surat, jatuh. Okay? Talak, khuluk, semua masuk. Demikian juga wakalah ni sah pada semua yang masuk padanya pengganti daripada apa? Daripada ibadat-ibadat. Seperti contoh mengeluarkan zakat. Sebab Nabi SAW pernah keluarkan zakat bagi pihak bapa saudara dia. Bila Nabi lantik Umar bin Khattab kutip zakat, ada beberapa orang tak bayar. Antaranya Khalid bin Walid. Umar nak kutip daripada pedang perisai yang dia ada tu, nak kutip zakat. Maka Nabi kata Khalid bin Walid telah wakafkan segala harta benda dia untuk fisabilillah. Pedang dia semua ni bukan untuk jual. Jadi korang zalimi dia. Adapun Abbas tak nak bagi tu, dia dah dibayar untuk aku. Aku dah bayar seumpamanya sebelum daripada lagi sampai masa. Lepas tu Nabi bagi tu pada Umar. Engkau tak tahu ke Umar, bapa saudara seorang lelaki itu macam bapaknya sendiri. Ni yang sebab kenapa kalau orang tanya kenapa Umar ketika berlaku kemarau di Madinah, dia ambil bapa saudara Nabi Abbas untuk doa. Sebab Nabi pernah kata pada dia, engkau tak tahu wahai Umar, bapa saudara seorang lelaki macam bapa sendiri. Berjazan dulu, nanti kita sambung sikit. Azan. Fadal, azan dulu. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-du'ati at-tammati was-salati al-qa'imah. Atina min sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabban Bismillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi Nabi bayar zakat bagi pihak bapa saudara dia Abbas. Jadi Nabi kata, wahai Umar, kau tak tahu ke bapa saudara seorang lelaki itu macam bapa dia sendiri, serupa seperti bapaknya sendiri. Lepas tu kadang orang tak faham kenapa Umar ketika berlakunya kemarau di Madinah, Umar tarik Abbas suruh doa sambil berkata, ya Allah, kami dahulu minta hujan kepada engkau melalui nabimu. Dan sekarang minta hujan pada kau dengan bapa saudara nabimu, wahai Abbas, doa. So Nabi dah kata macam tu. Jadi ala-ala itu zakat. Ataupun kalau orang tu macam budak, dikaya, harta dijaga oleh orang lain, so wakil keluarga dia, penjaga harta tu kena bayar zakat lah. Budak tu sendiri tak reti nak bertindak,
Tapi keluarga dia yang jaga dia kena bertindak bayar zakat pihak dia. Kafarah sumpah ke, dia wakilkan orang untuk bayarkan, beri makan ke kepada miskin ke, kita boleh buat benda tersebut. Kafarah sumpah, kafarah zihar ke, semua sekali benda tersebut boleh diganti oleh orang lain. Nazar, kita bernazar kan untuk lakukan satu benda, wakil kita boleh buat kan untuk kita. Benda yang lain tak boleh buat. Macam kita kata nak iktikaf, kita kena iktikaf sendiri. Nak buat iktikaf ke tak, dah wakilkan dah pakcik tu, tak boleh. Dia tak masuk dari wakil. Tapi ada ibadat yang boleh wakil. Contoh macam haji. Haji boleh, kita tak boleh pergi, kita suruh orang lain pergi. Sebenarnya ini satu perkara yang kena faham. Bila orang kata upah haji, bukan nak upah haji, dia panggil badal haji. Badal haji ni maksud dia, orang tu pergi bagi pihak orang yang kita minta buatkan. Contoh bapak kita, mak kita mati tak sempat buat haji, kita minta. Yang kita bagi pada orang tu bukan upah. Belanja yang dia kena belanja sepanjang buat haji tadi, tempat tinggal dia, kenderaan dia, makanan dia, itu bukan upah. Ya, itu bagi badal. Orang tu pergi haji bagi pihak keluarga kita. Sebab tu pelik bila orang kata upah haji. Salah. Badal haji. Orang tu kejar pahala buat untuk orang lain. Tapi segala dia punya perbelanjaan ditanggung oleh orang tu, bukan upah. Sebab tu kadang-kadang macam budak-budak kita yang belajar di sana buatkan haji ni kan untuk orang, dia bukannya minta bayaran lebih. Kita kata upah pun. Maksud dia apa tanggungan dia kena buat? Rumah tempat tinggal di Mekah, tempat tinggal di Mina, perjalanan, transport, makan yang dia kena bayar, permit yang dia kena bayar, semua tu kita bayar. Sebab tu ketika zaman dulu pun, sebelum PKP, sebelum masalah COVID-19 ni, 5,000 adalah sekurang-kurang diorang kena pakai untuk hidup sepanjang tunaikan haji bagi pihak kita tu. Bukannya upah. Yang orang kata RM2,000 tak boleh buat. Sebab awak kena bayar macam-macam kat sana. Oh, dia tu nak pergi tempat sini, tinggal sini, nak makan, nak sekian, itu yang kita bayar. Kita bukan upah dia. Kita orang tu buat badal bagi pihak keluarga kita. Dia bukannya menyaga, bukan cari makan. Student tadi tu nak pergi haji kan, lepas tu dia kata orang minta pergi kan bagi pihak bapa. Pergi macam baru ni kakak saya pergi, ni ada orang daripada pelajar daripada Riyadh pergi untuk keluarga saya, kakak saya meninggal, so bayar dan 7,000. Tempat urusan dia nak pergi tu, bukan masalah dia dapat duit tadi lepak-lepak, tak. Ini dia jaga sikit, banyak orang kena tipu ni. Dan sebagainya lah, dan sebagainya. Apa yang datang padanya penggantian, apa yang tak boleh ganti tak boleh. Dia beza dengan masalah hutang. Sebab bila hutang, bab puasa boleh, kita boleh puasa bagi pihak keluarga kita yang mati, sama ada kita bayar dengan makanan atau kita puasa dengan badan kita. Sebab Nabi kata man mata, siapa-siapa mati, wa alaihi saum, dan namun atas diri dia ada puasa yang wajib dia tak sempat nak buat, sawma'an walihu, berpuasa bagi pihak dia, wali dia. Dia pun satu lagi bayar satu hari mud 600 gram satu hari, satu bulan 18 kilo. Itu yang kita bayar bagi pihak orang tu. Kalau tidak, kita boleh puasa kalau orang tu dah mati. Kalau dia hidup lagi tak boleh. Awak puasa ni bagi pihak bapa, tak boleh. Mati boleh. Kalau hidup bayar. Dia tak ada puasa, kita bayar bagi pihak dia. Tapi kalau mati, ya, Nabi sebutkan. So kena faham tu kan. Baik ni. Ketiga, tidak sah wakalah pada apa-apa yang tak masuk padanya pengganti daripada hak-hak Allah, seperti wuduk atau taharah, mandi wajib kan. Dah mandi wajib, tak apa, adik saya mandi bagi pihak saya. Mana boleh tu? Tak wuduk ke? Ada kawan kita wuduk bagi pihak. Wudukkan lain. Tak wuduk ke tak? Solat. Tak solat ke? Anak saya ramai dia solat untuk saya. Tak boleh. Tak ada ganti Ini tak ada tukang ganti diri. Ini macam fardu ain lah. Tu tahu fardu ain. Tak boleh
Orang tu kena pergi sendiri. Keempat, tidak memiliki wakil. Ini macam disebut lah, tak memiliki si wakil ni tindakan, okay, apa yang memiliki, tak memiliki, memiliki wakil ni tindakan apa yang diputuskan atau yang dikandung oleh izin yang mewakilkan. Macam tadi Nabi suruh dia beli kambing, so dia boleh bertindak dengan pembelian tadi, dia tak boleh buat kerja lain lah. Dia jadi wakil pembeli untuk Nabi, so perbuatan dia jual beli. Apa dikandung dengan maksud jual beli tadi? Tadi semua yang dia buat adalah dia beli dengan 1 dinar, dia beli 2 ekor. Lepas tu dengan seekor tu dia jual seekor, dapat 1 dinar balik. So dia masih dalam tindakan jual beli. Sewa tak ada, gadai tak ada. Apa yang diwakilkan? Orang wakilkan untuk jual beli saja. Okey. Ataupun apa yang jadi uruf, diketahui oleh orang ramai. Orang ramai kata, betul lah tu, tindakan dia betul lah pada sudut itu, pada sudut masih lagi ruang lingkup yang sama. Okey. Dengan syarat tidak tersusun di atas izin tersebut kemudaratan kepada orang yang mewakilkan. Janganlah sekali orang jadi rugi, jadi masalah dekat dia. Dengan tindakan yang dia buat tadi, orang tu pula hilang harta, orang tu pula kena saman. Tak boleh. Tindakan dia tak boleh menyebabkan orang tu kena benda. Dia pergi beli, tapi last sekali orang tu pindah ganti rugi dekat sana. Tak boleh. Pasal dia mesti dalam lingkungan maslahah bagi tukang wakil, bukannya untuk maslahah dia, maslahah orang yang mewakilkan. Dia wakil hanya bertindak untuk apa yang untungkan orang yang mewakilkan dia, bukannya atas dasar untuk diri sendiri. Okay. Kalau ada kemudaratan maka tak tanggung. Okay. Kelima, tidak sah untuk si wakil tu wakilkan orang lain pula. Ini sebenarnya kalau ikutkan dalam masyarakat kita, benda ni diorang langgar. Terutama bila orang tu ambil projek, main kontraktor, sub kontraktor, sub kontraktor, sub. Last sekali tak buat kerja. Bila kita buat tindakan tadi kan, kita kecilkan. Kita ni dapat kerja tadi. Lepas tu kita bawahkan lagi. Lepas tu yang bawah tu bawahkan lagi. Habis masuk 3 lapis 4 lapis, duit tak ada. Tu realiti masalah. Sebab tu macam wakil tadi tak boleh wakilkan orang lain pula. Nanti kan wakil dia wakilkan pula orang lain. Kerja tak jalan. Sebab apa? Asyik wakil. Kau siapa? Aku wakil dia. Kau? Okey kau. Itu siapa kerja? Tu. Sekali hilang. Nampak? Kerja tak buat. Wakil ni wakil. Kecuali diizinkan oleh orang yang mewakilkan. Contoh katakan dalam undang-undang, memang kerajaan Malaysia benarkan untuk orang main kontraktor boleh ada subkontraktor. Subkontraktor boleh ada subkontraktor. Kalau izin oleh kerajaan dan tak apa. Tapi kalau pun tak jadi, kerajaan tanggung, bukannya rakyat tanggung. Okey. Ataupun lemah wakil daripada beramal. Dia izinkan atau si wakil tadi tak larat nak buat, maka dia bagi anak dia buat. Orang tu wakilkan saya, tapi saya katakanlah tak sihat, tak larat nak bergerak. Saya wakil anak saya. Saya wakilkan adik saya pergi buat kerja apa yang diwakil pada saya. Boleh? Okey. Ataupun dia tak elok buat kerja tadi, terpaksa wakilkan orang lain. Boleh? Lalu diwakilkan seorang yang amanah untuk melaksanakan tugasan bagi pihak dia pada apa yang diwakilkan dia pada perkara tersebut. Okey, baik. Keenam, seorang wakil ni dia adalah dipercayai pada apa yang diwakilkan dengannya. Contoh kalau saya wakilkan dia untuk beli barang, saya bagi dia duit. Dia ni amanah, dianggap orang dipercayai. Katakan dia jalan-jalan, barang tu hilang. Saya suruh dia jual, pergi pasar jual. On the way pergi, hilang. Nanti dia pergi masuk tandas, yang sekian dia letak, dah simpan, hilang. Jadi dia tidak menjamin akan perkara tersebut kecuali dia cuai. Contoh macam kita bagi dia pakai kereta kita untuk buat kerja, dan kita suruh dia buat kerja untuk hantar kereta kita dibasuh, tiba kereta kita hilang. Kalau tidak ada kecuaian dia tak boleh dipersalahkan, tak ada tanggungan, dia tak perlu bayar ganti rugi. Tapi kalau dia cuai, contoh
tak kunci kereta. Dia tinggal kunci kereta macam tu. Lepas tu dicuri dia orang. Maka dia kena tanggung. Kalau dia cuai, kalau tak cuai, tak ada. Kalau dia cuai, dia melampau, barulah dia kena. Jika tidak, seorang wakil adalah orang yang dipercayai, tidak disalahkan kalau apa-apa jadi kepada perwakilan yang diberi kepada dia. Okay. Ketujuh, wakalah ni adalah satu akad yang harus. Wakil mewakilkan ni adalah akad yang harus. Dan untuk dua-dua pihak boleh saja membatalkannya. Katakanlah saya dah akad dan Tuan Haji kata, tak nak lah Ustaz, saya tak jadilah. Boleh, tak ada hal. Kita, pasal ini adalah akad yang harus. Tak boleh nak batal suka hati. Kalau akad yang jazam, macam jual beli, tak boleh batal. Saya dah beli barang, apa Tuan Haji, saya bayar duit, saya ambil. Dah berpisah. Tuan Haji patah balik. So Ustaz, tak jadi. Nak balik. Tak boleh. Kalau selagi tak berlaku pertukaran, tak keluar daripada majlis, ya, boleh patah balik secepat. Tapi once dah settle, balik, tiba-tiba, Ustaz, tak jadilah. Minta pulang balik, saya bagi duit Ustaz balik. Akad tu tak boleh batal. Macam nikah kahwin, tak boleh batal suka hati punya tu. Tak jadilah. Tak jadilah. Tak boleh. Faham dia akad yang jazam, yang tak boleh patah balik. Tapi ini akad wakalah ni akad yang harus sahaja. Maka dia boleh untuk batal. Macam kita dapat ambil jadi wakil kan, telefon, bang tak jadilah je wakil bang. Tak payah, saya ni takutlah tak beranilah. Okey, batal. Boleh batal. Dua-dua pihak tukang wakil pun kata, saya tak jadi wakilkan awak, minta maaf saya bagi orang lain pula. Pun boleh juga. Faham Sudah, okay, baik. Dan yang terakhir akan terbatal perwakilan dengan matinya salah satu pihak. Sama ada mati orang yang mewakilkan atau mati wakil tersebut, maka terbatallah perwakilan berkenaan. Okey? Ataupun gila. Tukang wakil gila atau yang diwakilkan gila. Batal. Ataupun dimansuhkan tadi. Kita kata mansuhkan, dia kata tak jadi, atau ni kata tak jadi, batal. Ataupun digugurkan dia oleh orang yang mewakilkan. Orang wakil kata saya tak jadikan awak wakil saya dah. Ataupun disekat ke atas orang yang mewakilkan tadi kerana kebodohan dan sebagainya lah. So terus batal. Dipanggil sita. Dalam konsep sekarang ni, kalau kata masyarakat kita tak pakai benda ni. Di barat orang pakai. Bila ada artis ni kan, hambur duit macam-macam, keluarga pergi mahkamah, minta kuasa mahkamah stop dia daripada gunakan duit dia. Mahkamah boleh stop. Dulu apa, Britney Spears, dia macam sewel lagi sekejap, keluarga dia minta block, dia tak boleh pakai duit. Dia tengah bodoh, dia hambur duit tak pasal-pasal. Jadi dalam Islam pun ada, dia panggil hajru. Orang yang bodoh tak kerti guna duit, dia mahkamah boleh keluarkan arahan, tindakan dia kena tanya pada keluarga dia. Kalau keluarga dia kata okey, baru boleh jalan. Jika tidak, stop. Tak sah. Dia tak boleh bertindak sendiri, dia panggil. So kalau anda kata wakil tu atau yang tukang wakil tadi disita dia punya tindakan oleh mahkamah, maka begitu juga akan terbatallah perwakilan tersebut. Alhamdulillah. Okey, habis dah tajuk kita malam ni. Ada soalan? Ya. Kalau sekiranya ni nikah luar kawasan, tajuk dia nikah luar kawasan atau nikah tanpa izin wali, ini problem dia, tajuk macam ni. Selagi mana pernikahan tersebut dijalankan oleh wakil kerajaan, tak kira orang tu orang Selangor nikah kat Kelantan, orang Kelantan nikah kat Johor, dijalankan oleh wakil kerajaan yang dilantik oleh kerajaan, maka sah. Hatta pergi ke Thailand, kalau wakil tu wakil raja Thailand, sah. Kalau sindiket, tak sah. Kata pergi, ni wakil bukan, tak sah. Okay, kenapa jadi sah?
Sebab dalam kita punya undang-undang sendiri kita dah tulis benda tu. Apabila wali berada lebih 2 marhalah daripada pengantin wanita tersebut, maka dia boleh nikahkan oleh wali hakim. Kita ada undang-undang tu. Sebab tu jadi sah. Kalau kita tak ada perkara tu dalam kita punya undang-undang, nikah luar kawasan tadi batal. Tak suka pun tak dapat. Sebab tajuk tadi kita dah ada tu. Sebab tajuk dia kan, wali ni 2 tu Haji. Wali keluarga atau wali kerajaan. Salah satu daripada 2 ni sah. Kalau bukan wali kerajaan, macam ada di kes kita dengar, orang tu nikah sendiri-sendiri, bawa pokok. Ini macam lakonan yang apa Cik Mat kita buat kan. Ni sah ni. Ni sah. Padahal benda tu tadi dia bukan lantikan kerajaan, batal. Nikah tu tak valid. Kalau anda kata diketahui, dipisahkan. Kalau dah lepas beranak, anak tu dia panggil anak nikah syubhah. Pasal pengantin tu ingat sah, rupanya tak sah. Maka kena dipisahkan, kena akad nikah baru. Kalau betul nak bersama juga. Jika tidak, anak akan bin kepada bapa sebut. Kalau dia kata nikah salah macam tu, tetap dibin kepada bapa berkenaan. Dia nikah syubhah. Tapi masalah pewarisan sebagainya stop. Unless diorang akad nikah sebagainya, tajuk lain. Tapi memang tajuk dia sebab kita ada bahagian tu. Bila pengantin wanita itu luar daripada berada jauh daripada wali dia lebih 2 marhalah, lebih 80 kilo kurang sebut itu, lalu dinikahkan oleh wakil kerajaan. Tak kira wakil, pasal kat London pun cerita ni bukan Thailand. Anak cucu kita, anak kawan-kawan kita ada je yang nikah dekat Australia, nikah dekat sana, tapi dinikahkan oleh wakil kerajaan. Wakil kerajaan ni bersempena mana datang hukum dia. Hukum dia datang apabila Najashi Raja Habsyah, dia nikahkan Ummu Habibah dengan Nabi SAW. Di mata orang ramai, Najashi ni masih lagi raja Kristian. Dia bukan raja Muslim. Dia masuk Islam. Para sahabat tahu dia Muslim. Dia nikahkan, bahkan mahar untuk Nabi kahwin dengan Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Anak Abu Sufyan tahu, suami dia mati. Suami dia mati kat sana. Nama suami dia Ubaidullah ibnu Jahshin. Dia mati kat sana. So Ummu Habibah ni waktu nak pindah ke Madinah, sebelum pindah tu dinikahkan oleh Raja Habsyah dengan Nabi. Dibayarkan siap-siap mahar dekat Ummu Habibah. Ummu Habibah sampai dekat Madinah terus tinggal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So itu pada mata orang ramai yang tak tahu berkenaan dia masuk Islam, Najashi nikahkan Ummu Habibah dengan Nabi tadi atas kapasiti sebagai seorang pemerintah raja. Bila Nabi sebut, Nabi kata ana waliyun man la waliyalah. Aku wali siapa tak ada wali. Aku wali siapa tak ada wali. So para ulama kata yang Nabi sebut ni adalah sebagai ketua negara. Macam kita sekarang ni, bila orang tak ada wali, raja lah. Lepas kalau dekat negeri lain, sultan lah. Kalau dekat tempat, agung lah. Menjadi wali kepada wanita tadi. Dia aplikasikan dekat macam dekat belah Selangor. Kalau wanita mu'allaf automatik dia mesti jabatan kerajaan punya, pegawai jais punya wakil datang nikahkan dia. Juri nikah biasa ni tak diberi tauliah untuk nikahkan wanita yang mu'allaf. Wanita yang mu'allaf yang tak ada keluarga Islam akan dinikahkan oleh wakil daripada Jabatan Agama Islam, datang ke tempat mana dia ni nikahkan. Sedangkan kalau anak orang Islam ni, ini diwakilkan oleh sultan untuk dinikahkan oleh juru nikah kawasan. Ini kena faham. Jadi macam kes tadi tuan tanya tu, bapa boleh tak suka, tapi benda tu dah sah. Sudah sah. Pasal balik pada asal benda tersebut adalah apa yang sememangnya dalam peraturan perundangan kita diletakkan. Kalau undang-undang kita tak ada perkara tu, memang siapa nikah Thailand semua batal. Tapi sekarang tak, dia sah, tapi kena masalah yang orang tak reti. Ni boleh ajar. Acik ajar. Nanti orang kata saya ngajar nikah dua. Okay. Lepas nikah dekat wakil raja, pergi naik Bangkok, cop dekat konsulat, baru tak kena saman, baru tak kena denda.
Orang kita pergi dekat situ, pergi masuk balik Malaysia. Itu kena denda tu. Kalau tak nak kena denda, naik atas. Pergi dekat Bangkok. Cop wakil apa kita punya konsulat ke, kita punya kedutaan. Barulah betul. Ini orang suka pula kata ustaz ni ajar gila cara betul. Yang kena denda tu sebab nikah-nikah kat sepadan patah balik. Itu kena denda tu 1,000 lah berapa saya tak ingat. Denda tu sebab kerana dia tak lintas jalan betul. Macam anak-anak kita nikah dekat apa Belgium ke, dekat Britain ke, dia jumpa kerajaan lah. Mahkamah dia kena jumpa sana. Jadi macam seolah-olah kerajaan England yang uruskan pernikahan mereka. Lepas lah. Dia kan masalah apa tadi, pasal wali dua. Wali keluarga, wali kerajaan. Wali kerajaan ni, kalau ikut kisah Najasyi tadi, yang depan mata orang ramai, tak perlu jadi Muslim. Dia kafir pun dia boleh bertindak. Wali kerajaan. Atau wali hakim, bapak kita, ya mestilah Muslim lah. Wali kerajaan tak. Kes tadi, Najasyi itu menjadi sumber untuk hukum tersebut. Nikahkan Nabi dengan Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Dialah yang nikahkan, dia bagi mahar, hantar pergi Mekah, pergi Madinah. Itu kisah, faham okey, alhamdulillah. Soalan lain? Okey, tak ada. Ada orang sini tahu dah cara nak nikah dua kan, saya nak ajar. Saya orang Selangor, orang Perlis lebih tahu sebenarnya patutnya. Okey, wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.